Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung bagi meneruskan muzakarah ataupun ulang kaji ilmu tajwid, yang mana pagi ini kita akan sambung pula membicarakan pada hukum idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Baik, idgham seperti mana yang telah saya beritahu sebelum ni, idgham bahasa Arab bahasa kita panggil memasukkan. Mutajanisain bahasa Arab bahasa kita panggil dua yang sejenis. Jadi idgham mutajanisain maksudnya memasukkan dua yang sejenis, iaitu dua huruf yang sejenis, iaitu dua huruf yang bersamaan pada makhraj ataupun pada tempat keluar tetapi berlainan pada sifat. Sifatnya berbeza manakala tempat keluarnya sama lah. Baik, iaitu dal sukun bertemu dengan ta, ta bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal bertemu dengan dha, ba bertemu dengan mim. Baik, kita boleh tengoklah dekat sini lah. Nampak tak? Ni saya pakai buku ni. Nampak kan? Idgham mutajanisain, dal mati bertemu dengan ta berbaris, ta mati bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal, sa mati bertemu dengan zal berbaris, zal bertemu dengan dha, ba mati bertemu dengan mim. Baik, tengok contoh yang pertama, iaitu dal mati bertemu dengan ta nah. Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna. Masukkan dal itu ke dalam ta. Yang mana dal, huruf dal dengan ta ni makhrajnya sama, iaitu hujung lidah sentuh belakang gigi kacip atas, sentuh kat situ. Makhrajnya sama, manakala sifat dia berbezalah. Dal sifat antara sifatnya qalqalah, manakala ta antara sifatnya adalah hams. Sifatnya ada perbezaan, tempat keluar dia sama tetapi sifat dia berlainan. Itulah dimaksudkan dengan idgham mutajanisain, itu memasukkan dua yang sejenis, iaitu masukkan dal dengan masukkan dal ke dalam ta. Wa in udtum, dal tu tak bunyi dah. Jangan kita baca wa in udtum, qalqalah tu tak ada dah, sebab sudah masuk ke dalam ta. Wa in udtum tu. Wa in udtum udna. Baik, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ta mati bertemu dengan dal. Ta mati bertemu dengan dal, maknanya itu masukkan, bacaan dia masukkan ta itu ke dalam dal. Maknanya sifat hams yang ada pada ta itu sudah hilang lah, kerana masuk ke dalam dal. Contoh dia macam ni lah. Nampak dah. Qala qad ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma.
Dia ta tu hilang lah. Asal dah ujibat. Bat. Asal ta bunyi macam tu lah. Tapi disebabkan ta ini jumpa dengan dal, maka di sini dipanggil idgham mutajanisan. Bacaan mestilah dimasukkan ta itu ke dalam dal. Jadi ujibat da'watukuma nah. Ujibat da'watukuma. Ta tu hilang lah, hilang terus masuk dalam dal lah. Ta tu hilang terus masuk dalam dal. Qala qad ujibat da'watukuma badda'. Ta tu sudah hilang masuk dalam dal. Tu cara bacaan dia. Kemudian yang ketiga, ta mati. Ta mati bertemu dengan ta berbaris. Maka bacaan mestilah terus masukkan ta itu ke dalam ta. Yang mana ta dengan ta ini makhrajnya satu tempat keluar, iaitu hujung lidah, belakang gigi kecil atas. Tetapi sifat dia berbeza. Antara sifat ta adalah hams, manakala ta adalah isti'la, itbaq. Kalau ta istifal, ta isti'la. Berbeza pada sifat, tapi makhrajnya sama. Itulah dimaksudkan idgham mutajanisain. Contoh dah. Maka wajib kita masukkan ta itu ke dalam ta. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ta itu terus kita lenyapkan, kita masukkan terus ke dalam ta. Maknanya ta tu tak bunyi lah. Kalau ikut tu fa'amanat. Kalau ikut tu macam tu lah. Tapi kat sini tak boleh lah. Kat sini sifat ta dan makhraj ta itu dihilangkan, dilenyapkan, masuk ke dalam ta. Fa'amanat ta. Tebal. Baik, begitu juga yang bawah tu. Yang bawah pun sama juga. Ta itu masuk dalam ta sepenuhnya lah. Wa kafarat ta'ifah. Wa kafarat ta'ifah. Asalnya wa kafarat. Asal bunyi ta tu sifat hams, tapi disebabkan ta jumpa dengan ta, maka wajib diidghamkan ta itu ke dalam ta. Jadi bacaan terus masuk kepada ta itu. Wa kafarat ta. Baik. Kemudian yang bawah ni, iaitu ta dengan ta dah. Ta dengan ta. Ta mati bertemu dengan ta berbaris. Dia kata hanya hilang qalqalah daripada huruf ta. Hanya hilangkan sifat qalqalah daripada huruf ta. Sifat isti'la dan itbaq dikekalkan. Jadi sifat isti'la hilangkan. Yang hilangkan qalqalah saja. Basata ta, lantunan ta itu hilang. Manakala sifat isti'la ta, iaitu terangkat pangkal lidah, dan sifat itbaq, iaitu tengah lidah merapat ke langit, yang ada pada ta itu, yang dikatakan sifat ta itu dikekalkan, iaitu ketebalan ta itu dikekalkan. Manakala lantunan huruf ta itu dihilangkan. Tu. Sekali lagi dia kata pada contoh yang bawah sekali itu, iaitu ta sukun bertemu dengan ta. Dia kata hanya hilang qalqalah daripada huruf ta, manakala sifat isti'la dan itbaq dikekalkan. Maknanya di sini yang hilang hanyalah lantunan ta itu. Basata ta, lantunan ta itu dihilangkan, manakala sifat tebal ta itu, iaitu sifat itbaq dan juga isti'la itu dikekalkan. Ta itu masuk dalam ta, cuma hilangkan sifat qalqalah sahaja, sifat lantunan ta itu. Manakala sifat isti'la dan itbaq dikekalkan. Macam mana? La in basata ilayya yadaka litaqtulani. La in basata ilay. Kekalkan sifat ketebalan ta itu, manakala sifat qalqalah, sifat lantunan yang ada pada ta itu dihilangkan sepenuhnya. Baik. Kemudian sa mati, sa sukun bertemu dengan
Tha sukun bertemu dengan zal lah. Kat sini apabila bacaan bersambung, maka wajib dimasukkan tha itu ke dalam zal. Yalhaz, yalhaz, masuk zal tu. Tha tu tak bunyi dah. Jangan baca yalhaz. Salah lah. Makhraj dia sama lah. Idgham mutajanisan ni adalah makhraj sama lah. Tha dengan zal satu makhraj. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi ni sentuh hujung lidah tu. Tu makhraj yang sama. Sifat dia berbeza. Zal sifat dia lain, tha sifat dia lain, dia tak sama. Itulah dikatakan idgham mutajanisain. Jadi bacaan jika bersambung maka dimasukkan tha itu ke dalam zal. Yalhadza, yalhadzalika. Jangan baca yalhath, yalhath, salah. Tu boleh faham tak? Masukkan tha yang mati itu ke dalam zal. Yalhadzalika. Okey. Kemudian contoh seterusnya zal. Zal yang mati bertemu dengan dha. Maka wajib dimasukkan zal itu ke dalam dha. Yang mana zal itu dengan dha adalah satu makhraj tetapi berlainan sifat. Makhraj dia hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu tempat juga dengan tha tadilah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit, cuma bezanya sifat. Dha tebal, zal nipis. Dan banyak lagi lah sifat-sifat yang ada pada zal dengan dha tu. Antaranya kita boleh cam zal nipis iaitu istifal, dha tebal isti'la, itbaq. Jadi apabila kita jumpa zal mati bertemu dha, maka kita wajib masukkan zal ke dalam dha. Idzalamtum, idzalam, idzalam. Terus masuk dha lah. Zal tu tak bunyi dah. Jangan baca idzalam, idzalam, salah lah. Dia terus masuk kepada dha. Idzalamtum. Tu. Okey, kemudian yang contoh seterusnya, ba mati lah. Ba mati bertemu dengan mim. Ba mati bertemu dengan mim, maka wajib kita masukkan ba itu ke dalam mim. Sifat qalqalah yang ada pada ba itu dihilangkan terus, sebab dia masuk terus ke dalam mim. Ya bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana. Ba tu hilangkan terus sifat qalqalah dah. Asal dah ya bunayyarkab, asal dia kab, tapi disebabkan ba mati bertemu dengan mim, maka hilangkan terus sifat ba, makhraj ba masuk terus ke dalam mim, maka hilanglah sifat qalqalah. Takkan kita nak baca ya bunayyarkab ma'ana, salah lah, macam tu salah. Kita kena terus masuk kepada mim syadah tu. Ya bunayyarkam ma'ana, masukkan terus sepenuhnya ba sukun itu ke dalam mim. Tu. Baik, kemudian yang bawah sekali, baca sikit yang bawah sekali. Dia kata menurut yang bawah sekali apa tak? Dia kata yang bawah sekali, menurut Imam Hafiz, riwayat Haf ni lah, Imam Hafiz, huruf mutajanisain hanya ada 8 huruf tersebut di atas. Yang tadilah hanya ada 8. Oleh itu, apabila huruf dal sukun bertemu dengan jim dan dal sukun bertemu dengan dad, maka wajib dibaca dengan izhar. Wajib kena baca izhar. Apabila dal sukun bertemu dengan jim, dal sukun bertemu dengan dad, wajib dibaca dengan izhar. Tetap berqalqalah, tetap ada lantunan. Qad dhalla, qad dhalla. Yang kedua, qad ja, kena lantunkan dal itu. Tu. Yang mana huruf idgham mutajanisain ada 8 sahaja. Mana dia? Dal, ta, ta, tha, zal, dha, ba, mim. 8 sahaja. Kalau dal mati, dal sukun bertemu dad, itu bukan idgham mutajanisain. Yang tu tetap dibaca dengan izhar dan tetap dibaca dengan berqalqalah, iaitu lantunan pada dal. Qad dhalla,
qad dhalla. Dal sukun bertemu jim tetap dibaca dengan izhar, qalqalah. Qad jaa, tu. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita telah pun selesai membicarakan tentang bagaimana cara membaca hukum idgham mutajanisain. Saya ulang sekali lagi, idgham mutajanisain adalah memasukkan dua huruf yang sejenis, iaitu sejenis dengan maksud bersamaan pada makhraj dan berlainan pada sifat. Baik tuan-tuan dan puan, jadi kita duk bincang ni, buku ni lah, buku tajwid ni. Yang mana ada tu bolehlah semak buku ni. Saya guna buku ni. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan minta tolong share lah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini tuan-tuan dan puan sekalian dapat faham lah dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian minta tolong share dan minta tolong subscribe. Saya punya YouTube baru buat baru buka account. Mana sama-sama kita subscribe, like dan share, menandakan sokongan daripada anda dengan program mengaji Al-Quran tajwid secara online. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni, insyaAllah. Jika ada masa lapang lagi, kita akan buat lagi insyaAllah untuk bincang hukum yang seterusnya. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.